tengok TV Sepanyol, TV Itali, TV Jerman, TV Belgium. Lepas tu tengok rancangan yang kira-kira boleh tarik, buat gitu di Malaysia, orang minat. Gitu dia atur orang tu. Nak TV 3 atur dia mereka, ni atur di Mexico. Balik 3 jangan kita Mexico. Mexico tak faham benda, moci-moci tengok. Tapi kukunya depan TV Mexico. Tak ada kena-mengena. Nah. Tak ada kena Melayu terus patah tak reti. Nah, kalau kata anak sedapak saudara dia Mona Lisa boleh tahan kira. Tak. Bekas ke Mexico habis. Tu. Bahasa Sepanyol. Nah, bahasa Sepanyol. Buat pertandingan reality TV. Nah, laki kejok puang, laki ngak puang sama-sama naik berlari tak kena kejar masa cari alamat, cari isyarat. Tu semua TV Jepun ambil. Nah, kita tengok juga. Ni. Mana? Orang dah ngajar kita lah TV. Nah, pas waktu kita musalli sambungan hak semalam muka 3. Lepas tu berita dunia. Ada apa-apa. Nah, ada ngaruk sikit tengah malam bola. Tak apa boleh tahan kira. Ni joget sama. Nah, kena laknat belaka. Duk tahan tu. Nah, duk tahan tu. Dia juga tukang buka masjid lagi, rasmi masjid pula. Dia tukang rasmi joget. Katok gong, kuting, rebeng dia juga. Dia pelik. Nah, kuting rebeng nak menyanyi. Citra warna Malaysia. 15,000 orang penyanyi dengan penyari dengan alat muzik. Dia tukang kuting rebeng. Mana semalam dia buka masjid rasmi tau. Muka tula. Boleh pergi belakang macam Superman. Maka ahli agama Nabi Ibrahim mestilah taatkan kepada semua nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul agama Nabi Ibrahim ini utusan Allah, Nabi Muhammad juga utusan Allah, kenapa kamu tak mau ikut Muhammad? Maka sebenarnya yang benar adalah orang-orang yang mengikut Nabi Ibrahim, iaitu orang Islam. Mereka ini orang yang benar. Adapun Yahudi dan Nasara adalah golongan kazibun, golongan pendusta. Kemudian Allah Ta'ala mengkuatkan lagi, sesungguhnya mereka yang lebih berhak dengan menjadi pengikut Nabi Ibrahim ataupun mendakwa sama dengan agama Nabi Ibrahim ialah orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang tidak mensekutukan Allah, yang ikhlas bagi Allah beragama. Dan Nabi Muhammad SAW inilah yang lebih mustahak, lebih aula, lebih utama dengan mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Bukan kamu Yahudi Nasara, Nabi Muhammad dan umat-umatnya yang beriman. Mereka lah ahli tauhid yang benar-benar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pada tauhid uluhiyah dan rububiyahnya. Dan inilah ruh Islam, iaitulah mentauhidkan Allah, tidak melakukan suatu pun yang syirik. Allah Ta'ala pasti akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan mengkuatkan mereka itu, kerana Allah Ta'ala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah Ta'ala memelihara segala pekerjaan orang-orang yang beriman dan akan memperbaikkan keadaan orang-orang beriman dengan mengutuskan segala rasul yang menjadi penyampai bagi wahyu daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada ayat yang kita dengar pagi ini, jelaslah bahawasanya ulama-ulama tidak sama taraf mereka itu dengan Tuhan. Pendeta-pendeta, orang yang berkuat-kuat melakukan ibadah bukan Tuhan. Betul kita mesti ikut ulama', tapi janganlah sampai kita naikkan martabat ulama' sampai darjat dengan Tuhan, iaitu boleh mengubah hukum Tuhan. Apatah lagi pemimpin-pemimpin negara sekarang ini dinaikkan taraf, bahkan lebih daripada Tuhan dah pula. Ialah bila Allah kata haram pemimpin, kata tak apa, ikut pemimpin, maka lebih daripada Tuhan dah pula. Kalau sama lah, tak kira lebih dah pula. Mana pandai pemimpin, pandai manusia daripada Tuhan.
Allah kata tak molek, tak apa. Pasal apa? Dipersetujui. Kita ambil undi daripada orang ramai. Bila suatu hukum dijelaskan, umpamanya suatu perkara itu diharamkan dalam Quran, dia tak pakal. Dia buat undi. Tanya pendapat orang ramai. Patut tak kita ikut masalah ni, haram ni? Dia pun buat undi dalam TV jalan begini. Ni kata ya. Kalau tidak, ya. Tidak, ya, ya. Nampak? Die terus 0066, ya atau tidak. Orang ramai dia buat gitu ni. Keluar dalam TV kan suatu hukum. Padahal benda tu tak boleh tanya orang ramai. Mana reti benda orang ramai. Nah, bila suatu hukum tu terbit haram, maka tanya ulama'-ulama', tu ke tak haram ni? Baru boleh tahan kira. Bila seorang mufti mengatakan rancangan-rancangan hiburan Bollywood ni adalah haram. Tidak haram. Tidak bincang ulama'-ulama' ni. Dia interview orang dalam TV, tanya. Apa pendapat Encik tentang ada setengah ulama' mengatakan hiburan Bollywood ini haram. Dia interview pun depan kedai kaset Hindustan. Mana kaki-kaki Bollywood saja. Tak ada orang setuju dengan mufti. Pasal saya tanya tu bapak dia, tujuan saya tanya untuk menjatuhkan perkataan ulama'-ulama'. Tak sekalian tanya. Dia jawab, apa mufti tahu tentang hiburan? Ni tak ada kena, ni bukan masalah semayang, kata. Ini adalah hiburan. Apa salahnya? Waktu kata, kenapa mufti campur tangan dalam bab hiburan? Macam-macam. Tukang tanya je. Dia tukang menyesat. Tukang jawab, jeng teruk tu. Mana ada jumpa dengan roti, jawab dengan jeng. Telang tu. Baik. Janganlah kita anggap manusia ini berhak mengatasi, memperbaiki hukum Tuhan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang datang kepada kita dengan lidah para nabinya. Kita terima, kita akur, itulah tanda kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam. Kita tidak ada hak pun apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita memang orang yang beriman, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tak boleh ubah dah. Setuju pun tidak, tak boleh ubah dah. Kenang tak kenang, tak menasabah tak menasabah. Yang boleh ditangguhkan jikalau sebab-sebab yang tertentu tu boleh. Maka nali mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, iaitu haram bagi orang beriman, lelaki maupun perempuan, bila Allah dan Rasul menetapkan suatu hukum halal ataupun haram, mereka ada pilihan yang lain. Tak boleh pilih. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa tak mau ikut ketetapan hukum Tuhan dan Rasul tadi, Allah dan Rasul kata haram, kita kata tak apa, ataupun Allah kata halal, kita kata tak boleh. Umpamanya maknanya hiburan-hiburan melampau, campur laki puang, arak, judi, haram, kita kata tak apa, orang minat. Allah kata molek beri tazkirah kepada manusia, tazkirah itu memberi peringatan, kita kata haram tazkirah, haram qiyamul lail, haram kuliah, haram ceramah. Maka orang-orang ini faqad dhalla dhalalan mubina, sungguhnya telah menjadi sesat. Bukannya dillu akan jadi sesat. Faqad dhalla, maka telah pun sesat. Dhalla ni fi'il madi, kalimatun dalat ala maknan hadatsin madha. Nampak? Kalimah yang menunjukkan atas perkara peristiwa yang telah pun berlaku. Faqad dhalla, maka sesungguhnya telah pun menjadi sesat. Sesat dah. Bukan sesat biasa. Dhalla dhalalan. Wa mari masdar pula akan sebagai sesat mubina, yang sangat-sangat terang. Tiada sembunyi, tiada nusuk lagi sesatnya. Wallahu a'lam. Kita ada satu soalan. Yang pertama, kata Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Kenapa orang yang syirik Allah tidak ampunkan dosa? Kalau orang bukan Islam tanya soalan begini, contohnya, hei orang Islam, kamu kata Tuhan kamu Maha mengetahui apa yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, dan kelemahan tidak layak bagi Tuhan, dan kenapa semasa dulu mula-mula Tuhan kamu suruh kamu sembahyang sebanyak 50 rakaat, dan Nabi sendiri yang minta tawar kepada Tuhan supaya menjadi 5 waktu solat kerana tidak cukup masa, dan juga puasa mula-mula waktu puasa dulu itu maghrib sehinggalah waktu maghrib esok. Beberapa hari kemudian sahabat Nabi pun pesang
kerana tidak sempat berbuka puasa.